Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan sambung pelajaran Tauhid. Masih tajuk yang sama, beriman kepada qada dan qadar. Minggu lepas kita dah belajar tajuk pengertian qada dan qadar dan contoh. Hari ini kita akan sambung pada maksud beriman kepada qada dan qadar, akibat tidak beriman kepada qada dan qadar, dan hikmah beriman kepada qada dan qadar. Kamu semua boleh buka buku teks Tauhid. Okey, maksud beriman kepada qada dan qadar. Buka muka surat 6, buku teks muka surat 6, maksud beriman kepada qada dan qadar. Kita tengok pada yang pertama, beriman kepada qada dan qadar bermaksud mempercayai dan meyakini bahawa Allah telah menentukan sesuatu perkara dan melaksanakan mengikut ketentuannya. Okey, maksudnya kita kena percaya dan yakin bahawa apa yang telah ditentukan oleh Allah, apa yang telah berlaku di alam ini telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, nombor 2. Setiap orang Islam wajib juga mempercayai bahawa setiap yang berlaku adalah ketentuan daripada Allah yang termaktub sejak azali lagi. Okey, orang Islam wajib percaya bahawa setiap apa yang berlaku di alam ini telah ditentukan oleh Allah yang telah ditetapkan sebelum kita dilahirkan di alam dunia ini. Seterusnya, kita terus tengok pada nombor 3. Segala yang berlaku dalam alam ini sama ada baik ataupun buruk telah ditentukan oleh Allah dengan penuh keadilan tanpa sebarang kezaliman. Okey, ini maksudnya segala yang berlaku di alam ini, segala yang berlaku di dunia ini, apa yang berlaku sama ada baik ataupun buruk. Okey, baik ni maksudnya kita mendapat kejayaan, kebahagiaan, ketenangan, maksudnya baik-baiklah. Manakala buruk ni maksudnya ujian, musibah, kesusahan. Okey. Sesuatu ujian itu Allah akan beri kepada seseorang hamba Allah, melainkan hamba Allah itu mampu menanggung ujian tersebut. Sekiranya hamba itu diberi ujian, maknanya Allah tahu hamba itu mampu menanggung ujian tersebut. Okay, seterusnya, sambungan maksud beriman kepada qada dan qadar, buka buku surat 7, nombor 4. Setiap manusia wajib berusaha, berikhtiar dan berdoa untuk mencapai apa yang dicita-citakannya. Ini contohnya. Contoh, kamu nak berjaya dalam UPKK. Maka apa yang wajib kamu buat? Wajib kamu buat adalah berusaha, berikhtiar. Berusaha dan berikhtiar maksudnya mestilah kita berusaha mengulang kaji pelajaran, banyakkan buat latihan, banyakkan tanya ustazah apa soalan yang kamu tak faham, dan berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Doa ni kita jangan tinggal kerana doa adalah senjata orang mukmin. Berdoalah kepada Allah. InsyaAllah Allah akan makbulkan. Ud'uni istajib lakum. Dan bertawakallah kepada Allah. Bertawakal maksudnya berserah kepada Allah untuk mencapai apa yang kita cita-citakan. Okay, seterusnya nombor 5. Sekiranya apa yang dicita-citakannya masih tidak tercapai, walaupun manusia telah berusaha,
berikhtiar dan berdoa, maka perlu diyakini bahawa ada hikmah di sebalik apa yang terjadi. Okey, kalau kita nak berjaya kan, kita dah berusaha, kita dah berikhtiar, dah berdoa, tetapi kita belum dapat tercapai kejayaan, maka ingatlah dan yakin bahawa ada hikmah di sebalik kejadian. Kita merancang, tapi Allah yang tentukan. Kalau kita merancang itu tak terjadi, maka kita ingat ya, kita kena yakin bahawa ada hikmah di sebalik kejadian. Okey, seterusnya nombor 6. Yang terakhir, manusia hendaklah sentiasa bersangka baik kepada Allah dalam perkara qada dan qadar. Dalam perkara qada dan qadar, apa yang berlaku dalam kehidupan kamu, sama ada harian kehidupan kamu ataupun baik ataupun buruk, maka kita kena sentiasa bersangka baik kepada Allah, bersangka baik kepada Allah. Macam tadi kamu dah berusaha, dah berikhtiar, dah buat baik dah tapi belum tercapai, maka kita sentiasa bersangka baik, ada hikmah di sebalik kejadian. Okey. Terusnya kita akan tengok pada akibat. Akibat tidak beriman kepada qada dan qadar. Akibat ni perkara yang buruk, perkara yang tidak baik akan berlaku kepada seseorang sekiranya seseorang itu tidak beriman kepada qada dan qadar. Ada 5 akibat dia. Okey, pertama, hukumnya menjadi kafir. Hukumnya menjadi kafir. Kerana kafir? Kerana rukun iman, beriman kepada qada dan qadar ini termasuk dalam rukun iman yang ke-6. Maka hukumnya wajib kita beriman. Jika kita tidak beriman, hukumnya kafir. Wa'iyyazubillah. Yang kedua, jauh daripada rahmat Allah. Yang ketiga, mudah berputus asa dan malas berusaha. Yang keempat, menjadi sombong dan angkuh. Kelima, jiwa tidak tenteram. Jiwa tidak tenteram ni maksudnya dia dengki, dia cemburu, dia iri hati dengan orang lain. Kan, asyik apa tu maksudnya dia tengok kehidupan orang tu dia cemburu. Asyik dia nak ada je dia nak cakap. Maksudnya dia tak puas hati. Dia tak redha dengan kehidupan dia. Terusnya. Okey, gambar-gambar ini ada 5 gambar ini. Gambar ini semua adalah berkaitan dengan qada dan qadar. Okey, gambar ini semua adalah berkaitan dengan qada dan qadar. Kita perhati, fikirkan dan fahami. Yang pertama, gambar yang pertama ini gambar kekeluargaan. Okey, gambar kekeluargaan ini maksudnya kita kena redha, kita kena sabar, kita kena terima apa yang ditentukan oleh Allah terhadap keluarga kita. Sama ada dalam kekeluargaan tu kita ada ujian, sama ada baik ataupun buruk. Okey, seterusnya ini adalah dalam kesusahan. Okey, dalam kesusahan. Maka sesiapa yang senang, bantulah orang yang susah. Maksudnya bersedekah. Dan bersedekah itu adalah amalan mulia. Ini adalah satu contoh qada dan qadar. Yang gambar yang bawah Ustazah tunjuk ni adalah gambar orang sakit. Gambar orang sakit iaitu ditimpa musibah sakit. Sakit ni tak kisah ya sama ada tua ataupun muda. Dan ingat apabila senang ataupun susah, maka kita kena sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, dan ada nombor 4. Nombor 4 ni gambar orang solat. Gambar orang solat. Dan solat ni adalah kewajipan bagi kita. Solat 5 waktu adalah tiang agama. Solat 5 waktu wajib bagi orang Islam menunaikannya. Wajib. Okey. Solat ni adalah kita nak kuatkan iman kita. Kita nak dapat rahmat Allah. Maka kita kena jaga hak-hak Allah.
Jika kita menjaga hak-hak Allah, insya-Allah Allah akan menjaga hak-hak kita. Kita buat apa yang Allah suruh dan tinggalkan yang apa Allah larang. Insya-Allah Allah akan jaga kita daripada buat-buat benda yang tak baik. Seterusnya, kita tengok kepada gambar orang apa ni? Orang mencari ilmu. Maksudnya kita sentiasa dengar tazkirah. Sentiasa mendengar ceramah. Maksudnya kita berhalaqah lah. Maksud mencari ilmu. Di sini juga ialah mendapat rahmat Allah untuk meneguhkan keimanan kita. Untuk memantapkan lagi keimanan seseorang. Maka kita kenalah mencari redha Allah iaitu sentiasa mencari ilmu. Kerana ilmu ini tidak habis selagi masih hidup kita masih mencari ilmu. Okey. Seterusnya, kita tengok pula kepada hikmah. Hikmah beriman kepada qada dan qadar. Hikmah beriman kepada qada dan qadar. Hikmah ni maksudnya kebaikan, kelebihan. Kalau dalam soalan, kamu tengok apakah kebaikan beriman kepada qada dan qadar? Apakah kelebihan beriman kepada qada dan qadar? Jawapannya adalah sama ya. Jawapannya adalah sama. Okey. Kau nampak kan yang warna-warni ni? Kamu boleh keluarkan pensel dan pembaris. Kamu boleh gariskan. Kamu boleh gariskan hikmah yang Ustazah tandakan dengan warna-warni dengan menggunakan pensel. Jangan guna pen ya. Menggunakan pensel untuk kamu buat rujukan. Okey, yang pertama, melatih diri untuk banyak bersyukur dan bersabar. Melatih diri untuk banyak bersyukur dan bersabar. Kita untuk melatihkan diri kita, lagi banyak bersyukur dan bersabar. Maksudnya apa yang ujian itu ditimpa kepada kita, masa kita kena redha dan sabar. Seterusnya nombor 2, menjauhkan diri daripada sifat sombong. Menjauhkan diri daripada sifat sombong. Yang ketiga, tidak mudah berputus asa. Kamu boleh tambah sikit tidak mudah berputus asa. Tidak mudah berputus asa. Dan yang keempat, memupuk sifat husnuzan. Apa maksud husnuzan? Husnuzan bermaksud bersangka baik. Seterusnya, kita tengok rajin bekerja. Yang nombor 5, rajin bekerja. Dan nombor 6, menenangkan jiwa. Okey, kamu boleh guna pensel untuk garis hikmah 6. Hikmah beriman kepada qada dan qadar. Amalkan. Amalkan maksudnya kita kena amalkanlah seharian kita kalau bacalah istirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Okay, lafaz ni selalu kita ucapkan apabila kita dengar kematian. Betul? Kan kita dengar kematian, kita ucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Okey, bila ucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ni bukan kita dengar kematian saja. Maka kalau kita dengar apabila kita ditimpa musibah, sama ada diri kita ditimpa musibah ataupun sahabat kita ditimpa musibah, rakan kita, adik-beradik kita, keluarga kita ditimpa musibah. Musibah ni maksudnya ditimpa ujian, sama ada baik ataupun buruk. Ujian yang ringan ataupun ujian yang berat, maka ucaplah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksudnya adalah sesungguhnya kita milik Allah dan akan kembali kepadanya. Sesungguhnya apa yang berlaku di dunia ini adalah kehendak Allah, maka semua itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita
ditimpa musibah, maka ucaplah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Okey. Alhamdulillah. Selesai sudah pengajaran kita hari ini, pelajaran Tauhid. InsyaAllah kita akan sambung sesi yang akan datang dengan tajuk yang baru. InsyaAllah. Okey, kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.